Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? So, cikgu doakan moga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, so hari ni cikgu tak menyentuh soalan-soalan berkaitan dengan pelajar-pelajar. Tapi cikgu nak share sikit macam mana cara nak belajar di universiti. Sebab apa? Bila anak-anak murid cikgu dah habis SPM, mereka tak tahu sebenarnya belajar di universiti ni macam mana. So cikgu nak share sikit lah. Alhamdulillah cikgu dah berada di peringkat universiti, di peringkat diploma, dan pernah sambung ke peringkat ijazah, dan akhirnya pernah sambung ke peringkat master, dan doa-doakan untuk peringkat PhD pula ya, insya-Allah. Alright. So hari ni cikgu nak share sikit macam mana cara untuk awak skor di universiti, dan hasil daripada pengalaman cikgu, alhamdulillah cikgu pun pernah berjaya mendapat lulusan cemerlang di universiti. Jadi cikgu nak anda semua, terutama yang di Malaysia lah, yang belajar di luar negara, cikgu tak ada pengalaman. Yang tu kena belajar dengan mereka yang belajar di luar negara. Tapi kalau untuk cemerlang di Malaysia, insyaAllah di 3 buah universiti berbeza. So cikgu amalkan taktik yang sama, yang akhirnya masih mengekalkan keputusan yang okey. Dan akhirnya waktu cikgu di peringkat master, cikgu telah berjaya mendapat merupakan salah seorang yang mendapat anugerah Best Postgraduate Award. Okey, seronok sebenarnya. Sebab apa? Daripada situ kita boleh bawa mak ayah kita pergi satu event yang lain, yang untuk pelajar-pelajar yang mendapat utusan cemerlang, dan mereka dijemput untuk makan bersama-sama pelajar-pelajar yang juga dapat utusan cemerlang. Alright. So, apa yang anda boleh buat apabila belajar di universiti? Macam mana nak dapat dekan dan naik setiap tahun, setiap semester dapat dekan, dapat 3.5, dapat CCA dekan. Alright. Hai, hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? So, cikgu harap dan doakan moga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ni cikgu ada nampak macam budak you sikit tak? Gaya sikit kan? Okey. So, sebenarnya cikgu hari ni cikgu nak share sikit kepada anda macam mana untuk anda skor dan dapat keputusan cemerlang di peringkat universiti. Sebab apa? Sebab bila habis SPM, anak-anak murid cikgu habis SPM, ramai yang cemerlang tu tak dapat pula nak skor dekat universiti. Kenapa? Sebabnya dekat sekolah lebih banyak kepada konsep spoon feed, ataupun cikgu bagi je maklumat. Kalau duduk dekat sekolah asrama penuh tu, cikgu punyalah rajin daripada anak murid. Kadang-kadang cikgu datang pagi pukul 6.30 dah datang mengajar, pukul 7.30 belum mula kelas lagi ada lagi cikgu yang datang mengajar. Lepas tu malam pula habis kelas pukul 5, 5.30 ada lagi cikgu buat tuition. Cikgu-cikgu sekolah asrama penuh di SBP dan juga MSM selalunya macam tu lah. Okey. Dan cikgu nampak sekolah harian pun banyak usaha-usaha yang ke arah macam tu. Tapi bila dia dah cemerlang kat sekolah, bila pergi ke universiti, dia tak cemerlang. Sedangkan yang tak berapa nak cemerlang kat sekolah ni, tapi bila kat universiti dia cemerlang. Kenapa? Okey, sebab belajar dekat universiti ni berbeza sangat dengan belajar dekat sekolah. So, bagi anak-anak murid cikgu yang dah habis SPM, mungkin boleh dengar sharing ni supaya awak boleh tahu macam mana nak skor. Dan sebenarnya even anak-anak murid cikgu yang SPM, masa dekat SPM dulu tak terlalu cemerlang, mungkin dia PECS dia cuma dapat dalam 3A saja. Tapi lepas tu bila dah masuk universiti, dia mesej cikgu, terima kasih banyak selalu bagi sokongan dan support untuk saya, dan saya dapat 3.5. Even ada yang dapat 4 flat pun dimatrikulasi. Sebab apa? Sebab dia tahu cara bila nak belajar kat universiti, dan dia tak pernah rasa sombong untuk terus belajar. Akhirnya dia pun boleh berjaya. Sebab bagi cikgu, setiap orang ada potensi untuk cemerlang dan berjaya dengan cara dan timeline hidup dia masing-masing. Okey. So, macam mana cara untuk kita skor dan cemerlang dan dapat anugerah dekan setiap semester di universiti? Okey, cikgu share ni berdasarkan pengalaman dan juga apa tips-tips yang orang lain pernah share supaya anda boleh aplikasikan. Dan benda-benda ni cikgu share untuk yang mereka yang belajar di universiti tempatan lah. Bagi mereka yang belajar di universiti luar negara mungkin berbeza lah. Dan yang tu pun cikgu pun tak pernah ada pengalaman. Okey. So,
So cikgu nak sharekan tips-tips yang boleh aplikasikan apabila berada di universiti untuk dapat kelulusan cemerlang tadi lah. Macam cikgu kata tadi, bila kat sekolah lain, dekat universiti ni lain. Okey, tips yang pertama yang cikgu boleh share banyak sebenarnya, tapi cikgu share 5 je dulu. Alright. Okay, so antaranya ialah bila kita nak study tu, kita bukan study untuk hafal semua, tapi kita study untuk faham. Okay, contohnya lah, kita kata satu tajuk, satu isu berkaitan dengan, kalau dalam aspek kaunseling atau psikologi, kita ambil isu OCD, Obsessive Compulsive Disorder contohnya lah. Okay, so kita jangan study berkaitan dengan OCD tu sahaja, tapi macam mana punca dia, apa kesan dia, apa yang kita boleh bantu untuk berkaitan dengan OCD ni, mana-mana organisasi mana yang membantu, apa yang diorang buat untuk bantu. So banyak benda yang sebenarnya bila kita study tu bukan cuma kita tahu okey definisi dia apa lagi dalam buku. Biasanya definisi dan simptom-simptom lah, simptom-simptom yang tu kita ingat. Tapi bila kita dah study kat universiti, kita bukan study untuk tahu macam kat sekolah dulu. Sekolah kan okey, apa yang dalam buku tu lah. Cuma cikgu kagum dengan sistem KBAT sekarang, kemahiran berfikir aras tinggi ni, soalan-soalan lebih kepada yang menuju ke arah peringkat universiti lah. So bila awak dah masuk universiti memang lagi hebat lah. Tambah kalau yang tengah form 4 sekarang yang guna format KSSM, lagilah bijak. Syllabus mereka sangatlah cikgu kagum sebenarnya. Okay, so bila dah masuk universiti pasti akan lebih advance lah. Memang lebih advance lah daripada kami-kami yang dah bekerja sekarang ni. Okay, so yang pertama, kita kena belajar bukan untuk kita ingat sahaja, tapi untuk kita kuasai dan untuk faham sesuatu isu tersebut. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, cikgu cadangkanlah untuk kita bukan sekadar rujuk apa yang kita masuk dalam kelas tu je nak belajar. Okay, no. Bila kita dah mula masuk universiti ni, kita kena rujukan kita sangatlah luas. Contohnya lah, rujukan kita daripada satu buku saja, McGraw-Hill. No, tak boleh. So kalau dari segi psikologi, banyak sebenarnya sumber-sumber rujukan yang lain. Antara yang paling famous adalah McGraw-Hill lah. Okay, dalam buku ni. Dan kita kena rajin lah bila dah masuk universiti, universiti kan. So bila dah masuk universiti, so kenalah rajin-rajin pergi library. Library universiti memang selalunya, kalau dulu cikgu memang dah jadi tempat tidur, tempat bertapa, tempat paling best untuk study. Kalau ada orang tak boleh nak study kat library, so terpulang lah. Tapi cikgu suka pergi library sebab kat situ banyak buku-buku yang cikgu boleh ambil terus, boleh rujuk untuk jadikan contoh, untuk jadikan rujukan, dan juga untuk jadi sumber kepada kehidupan kita. Okay, so yang ketiga, cikgu cadangkan untuk awak berhubungan rapat dengan senior. Sebab apa senior ni penting? Sebab mereka pernah melalui lebih awal daripada kita untuk bidang tersebut. Dan of course lah, senior adalah lebih mahir daripada kita. Ada setengah macam yang lebih bertuah. Contohnya masa zaman cikgu belajar dalam bidang kaunseling dulu, antara lecturer-lecturer yang pernah mengajar cikgu adalah lecturer-lecturer yang hebat. Contohnya Prof. Datuk Mizan, contoh Prof. Saidah, Prof. Sharifah Mariam, Datin Sapura, Dr. Salha. So lecturer-lecturer yang hebat ini sudah tidak mengajar untuk generasi yang selepas itu. So kadang-kadang ada ilmu-ilmu dan pengalaman, contoh Prof. Dr. Halim, sekarang adalah Presiden Perkaman International. So lecturer-lecturer ni ilmu mereka luas dan besar yang mengajar senior. So junior-junior ni mungkin boleh minta ilmu, dan cikgu juga minta ilmu daripada senior yang kenal daripada lecturer-lecturer yang lebih hebat lagi. So ilmu-ilmu yang diorang share sangatlah penting. So senior ni memang sangat penting apabila berada di peringkat universiti. Dan kadang-kadang senior-senior juga dia akan share nota, dia akan share soalan-soalan yang biasa ditanya dalam kelas, contoh-contoh assignment dan tugasan yang biasa diberikan, supaya bila kita nak buat assignment subjek tersebut, kita dah bersedia. Apa bahan yang kita nak dah ada, dan kita tak rasa payah dan susah lah bila kita nak teruskan dengan cemerlang untuk subjek tersebut. Okay, so itu yang ketiga lah. Dan yang keempat adalah apabila kita nak
peksa. Contohnya ada subjek-subjek macam sekarang ni dah tak banyak lah yang ada soalan final exam. Tapi kalau ada soalan final exam, selalunya sebaiknya lah anda semua rujuk soalan final exam yang dah lepas. Okey. Sebab setiap universiti dia ada bank soalan-soalan yang lepas, bank soalan. So jangan membazir ataupun jangan kita rugi tak rujuklah benda yang buku soalan-soalan lepas, supaya kita dapat tengok topik-topik yang ditanya. Ni yang salah kadang-kadang setengah orang. Alah, bukannya keluar soalan yang lepas pun. No. Soalan yang lepas bukan untuk kita tengok soalan yang sama. Of course ada lecturer bijak daripada kita, student kan. So lecturer bijak dia takkan ambil soalan yang sama. Kalau rezeki awak ada 1 atau 2 soalan je selalunya. Tapi selalunya bila lecturer dia akan ubah dan tukar-tukar soalan tu. So kalau kita ambil dalam tempoh 5 tahun, selalunya akan ada juga 1 atau 2 soalan yang hampir sama selalunya. Tapi yang paling bagus adalah bila kita tengok soalan tersebut, kita dapat tengok, kita boleh agak apa jenis-jenis soalan yang akan keluar. Kita agak. So kita akan baca topik yang itu. So kita baca semua topik itu. So jangan soalan ni, yang ni je aku baca. Saling hafal jawapan. Lepas tu bila keluar soalan peksa, salah. Ataupun tak ada pun, tak keluar pun, soalan sport tak keluar. No. Sebenarnya taktik dia adalah kita nak tengok soalan, konsep soalan ni nak tanya macam mana. Soalan terbuka ke, soalan tertutup, ataupun tajuk soalan yang akan keluar. Tahun ni keluar tajuk soalan macam ni, tahun depan konsep soalan macam ni. Konsep-konsep soalan tu yang kita nak tengok supaya kita boleh agak dan anggar. Sebab apa? Benda-benda ni di 3 buah universiti yang cikgu dah pernah belajar, Alhamdulillah bila cikgu aplikasikan benda ni masih berkesan. Maksudnya di peringkat diploma, di peringkat ijazah sarjana muda dan di peringkat master, semua masih masih boleh diaplikasikan bila kita study konsep soalan tu sendiri dan cara soalan sendiri. Bukannya kita study soalan ni, jawapan ni, yang ni, so bawa direct. Memang tak keluar lah kan. So mulalah fresh macam-macam, tak ada soalan-soalan yang ada. Alright. Okay, dan yang last sekali, cikgu cadangkan untuk anda berkongsi. So at least yang pertama, kadang-kadang ada setengah orang yang rapat dengan pensyarah-pensyarah, dia akan berkongsi. Yang ni yang cikgu selalu aplikasi lah masa dulu. So kalau ada yang lecturer bagi soalan, soalan dia lebih kurang macam ni, so kita pun share dengan kawan-kawan. Dengan share tu sebenarnya kita akan dapat lagi banyak kebaikan dan lagi mudah untuk dapat jawab dengan cemerlang. So step yang kelima adalah kita share dan kongsi ilmu yang kita ada. So contohnya kita faham untuk subjek psikologi, bab 1, bab 2, kawan ni faham bab 3, bab 4. So share ilmu tu dan kita boleh lagi faham sebenarnya. Mungkin dengan cara mengajar, buat group discussion, bincang soalan, bincang isu-isu yang ada yang difaham dalam kelas. Dan kadang-kadang cikgu lagi suka, waktu dulu cikgu suka buat nota. Sebab tak tahu suka buat nota. Dan bila kawan tengok, dia suka tengok sebab ada kartun-kartun sikit, ada mind map. Ada orang yang memang kurang mahir untuk buat nota, so diorang suka photostat. So yang tu pun salah satu cara untuk kita share ilmu kita, supaya the more you give, the more you get back. And tu adalah salah satu juga untuk kita lebih faham. Bila kita dapat ajar orang dan share ilmu dengan orang, kita salah satu doa dan cara untuk kita lebih faham dengan apa yang kita belajar. So tu sedikit yang cikgu boleh share. Sebenarnya banyak lagi, kalau cari di internet pun banyak lagi tips-tips. Yang ni adalah salah satu yang cikgu aplikasikan dalam hidup cikgu sendiri. Okay, so tu saja untuk perkongsian kepada semua, especially pada anak-anak murid cikgu. Moga kalian terus berjaya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum.